InsyaAllah kita tunggu sekejap tuan-tuan. Kita tunggu dalam 3 minit untuk meraihkan kawan-kawan kita masuk dulu. Baik, sekejap lagi kita mula tuan-tuan. Kita tunggu sekejap meraihkan kawan-kawan kita masuk. InsyaAllah kita nak bincang hari ini tajuk biasa, sambungan tajuk niat. Masih lagi kita membincangkan martabat niat belajar.
Okey, kita dah signal daripada tuan-puan. Dah boleh mula. Okey, Tuan Haji Zul kata dah boleh mula. InsyaAllah tuan-puan kita akan mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita dapat bertemu seperti biasa tuan-puan melalui kuliah online terus menerus di rumah tuan-puan. Walaupun kita PKPB, tapi Allah Ta'ala berikan kesempatan masa kepada kita untuk kita meneruskan rutin pagi kita, rutin minggu kita untuk mengadakan kelas mingguan kita, iaitu kitab Pelita Penutup ataupun Adab-Adab Menutup Ilmu. InsyaAllah tuan-puan, kita masih lagi berada dalam tajuk niat menutup ilmu. Kita dah bincang sebelum daripada ni ada 7 martabat ataupun 7 standard niat yang diajar oleh ulama ketika mana kita berada di dalam majlis ilmu. Kita kena jaga niat kita. Kita kena ada niat salah satu daripada 7 standard ataupun 7 level, 7 martabat niat yang telah kita belajar sebelum daripada ini. Dan kedua, kita juga belajar larangan niat ataupun disebut sebagai muhtarazun niat, larangan niat yang diajar oleh para ulama kita. Antara niat yang tidak boleh ada di dalam hati kita ketika mana kita menuntut ilmu. Kita mesti ada salah satu daripada 7 niat yang diajar oleh para ulama kita. Dan yang kedua, tajuk yang kedua kita telah belajar larangan niat. Disebut dalam kitab kita ini ada 3 jenis niat yang tidak boleh kita niat ketika mana kita berada dalam majlis ilmu. Yang pertamanya, jangan kita niat kerana untuk mendapat pujian manusia. Jangan kita belajar ilmu syarak kerana untuk mendapat pujian daripada manusia, supaya orang puji kita alim, orang puji kita rajin, orang puji dan sebagainya, orang puji kita dengan kepujian-kepujian yang lain. Yang kedua, jangan kita niat kerana untuk mendapat habuan harta benda dunia. Jangan kerana untuk mendapat bayaran harta benda di dunia. Ini yang telah kita sebut sebelum daripada ni. Dan yang ketiga, jangan kita niat untuk mendapat kedudukan di sisi pemerintah. Jangan kita cari ilmu untuk supaya kita mendapat kedudukan yang tinggi. Kita diangkat oleh kerana kita ada ilmu agama, menyebabkan kita mudah diangkat di sisi pemerintah. Itu 3 niat yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita menuntut ilmu syarak. Kita akan sambung hari ini berkaitan dengan kepentingan ataupun berkaitan dengan niat ikhlas. Niat yang betul, niat yang ikhlas akan menyebabkan Allah anugerahkan kepada kita rasa kelazatan di dalam menuntut ilmu syarak. Ini kesan ataupun impak kepada niat yang ikhlas menyebabkan Allah anugerahkan, Allah campurkan di dalam hati kita perasaan sedar, lazat menuntut ilmu syarak dan kelazatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memainkan peranan yang sangat penting niat ini. Niat memainkan peranan yang sangat penting kerana boleh melahirkan perasaan sedap ataupun lazatnya kita menuntut ilmu syarak dan kelazatan di dalam mendirikan ataupun melaksanakan ibadat. Ini penting kepada niat kita menuntut ilmu syarak. Itu yang kita akan bincang pagi ini tuan-puan, berkaitan dengan kesan orang yang niat di dalam hatinya ikhlas menuntut ilmu syarak, Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kita perasaan sedap, perasaan lazat
di dalam menuntut ilmu, dan juga Allah anugerahkan kepada kita perasaan sedap dan perasaan lazat ketika mana kita melaksanakan ibadat. Kita cari ilmu untuk melaksanakan apapun ibadat, maka menyebabkan Allah anugerahkan kepada kita rasa lazatnya, rasa manisnya ibadat kita. Hasil daripada niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala ketika mana kita mencari ilmu berkaitan dengan ibadat. Baik. Kita akan sambung tuan-puan. Kalau kitab saya ini, kitab Jawi lama, muka surat 8. Mungkin kitab Rumi tuan-puan dia lain. Sambungan di bawah berkata Muhammad bin Hasan rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Al-Iman Muhammad bin Hasan rahimahullahu subhanahu wa ta'ala akan menakalkan ataupun menukilkan puisinya, nak menyatakan betapa hebatnya niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala ini akan melahirkan kesan yang luar biasa. Ini yang akan diceritakan oleh Al-Imam Muhammad bin Hasan berkaitan dengan impat ataupun kesan kepada niat yang ikhlas menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan kelazatan dan kemanisan di dalam menuntut ilmu, dan juga kemanisan dan kelazatan di dalam melaksanakan ibadat. Apa kata Muhammad bin Hasan? Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata al-Imam Muhammad bin Hasan rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, jikalau adalah sekalian manusia itu hamba-hambaku. Ini bahasa yang agak tinggi kerana dia punya dia terjemahan daripada kitab Arab. Saya buat kesimpulan terlebih dahulu sebelum kita baca untuk memudahkan kita faham. Muhammad bin Hasan nak menceritakan kepada kita sesiapa yang rasa menikmati kesedapan di dalam menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu. Sesiapa yang rasa sedap dengan ilmu dan beramal dengan ilmu akan menikmati ataupun merasai kelazatan di dalam ibadah. Mereka akan menikmati kelazatan di dalam ibadah, menyebabkan perasaan mereka ini tidak akan gemar ataupun seronok kepada harta benda lain selain daripada ilmu dan ibadat. Sehingga mereka tidak akan merasai kemanisan kelazatan harta benda dunia berbanding dengan kelazatan dan kemanisan ilmu dan ibadat. Sehingga mereka tidak akan mengambil harta orang-orang lain yang ditinggalkan. Perumpamaan Muhammad bin Hasan ini, sehingga mereka tidak akan mengambil harta yang ditinggalkan oleh hamba yang mati, yang dimerdekakan. Ini perumpamaan yang diceritakan oleh Muhammad bin Hasan bagi orang yang merasai kemanisan kelazatan di dalam menuntut ilmu syara' dan kemanisan kelazatan dalam beribadat kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka tak nampak ataupun mereka tidak akan merasai kemanisan dan kelazatan harta benda dunia, sehingga mereka tidak akan rasa seronok dan suka kepada harta benda orang lain. Baik. Itu ringkasan daripada kata-kata Muhammad bin Hasan. Baik, kita baca apa yang ditulis oleh musannif kitab kita ini. Berkata Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, jikalau adalah sekalian manusia itu hamba-hambaku, perumpamaan dia. Dia kata kalau sekalian manusia ni merupakan hamba kepadaku. Kalaulah manusia, ramai manusia ini merupakan hamba kepadaku. Hamba abdi. Nascaya aku akan merdekakan sekalian mereka itu. Kalaulah andaian, kata Muhammad bin Hasan, kalaulah manusia yang ada ini merupakan hamba-hamba kepadaku, nascaya aku akan merdekakan mereka. Dan sesiapa yang mendapat akan kesedapan ilmu. Silap.
dan bersucilah. Ni. Dia kata sekalian manusia ini merupakan hamba kepadaku dan bersucilah. Ini bahasa lama tuan. Makna bersuci ni, dan berlepaslah aku akan diriku daripada bahawa adalah aku ini daripada asabah mereka itu. Ini bahasa yang agak panggil bahasa aras tinggi tuan-puan. Terjemahan bahasa ratusan tahun dulu. Sebab tu dia agak sukar untuk kita faham, memerlukan kepada pendetilan. Dan bersucilah aku, yakni berlepaslah aku akan diriku daripada bahawa adalah aku ini daripada asabah mereka itu dan waris-waris mereka itu. Dia nak cerita poin dia tuan-puan. Muhammad bin Hassan nak menceritakan, kalaulah dia manusia yang begitu ramai ini merupakan hamba kepada dia. Dulu ada sistem perhambaan. Ada sistem perhambaan yang pada hari ini tidak ada lagi hamba, tetapi tidak panggil mustahil hamba ini boleh muncul kembali pada bila-bila masa. Kalau dulunya sistem perhamba ini banyak, hamba ini boleh didapati di mana-mana, boleh dapati di mana-mana hamba ini. Boleh dibeli di pasar-pasar, boleh dibeli di kedai-kedai. Hamba. Kalaulah dia kata manusia yang begitu ramai ini merupakan hamba kepadaku, hamba milik aku, dan dia kata sekiranya hamba ini mati. Ini asabah ni. Kalau hamba ini mati dan hamba ini akan meninggalkan harta mereka. Dan kalaulah kita bebaskan hamba, tu dia cerita merdekakan hamba. Kalaulah kita sebagai tuan hamba, tuan kepada hamba yang memiliki hamba ini, dan kita bebaskan, yakni merdekakan hamba. Kalau hamba itu mati dan hamba itu ada harta, maka harta itu menjadi milik kita, milik tuan yang membebaskan hamba itu. Maka kata Muhammad bin Hassan, dia kata sekiranya aku memiliki hamba, yakni manusia yang ada sekarang ini semuanya hamba aku, dan kalaulah hamba ini mati, meninggalkan harta benda, dan aku tidak akan mengambil harta benda yang ada di sisi hamba yang meninggal itu. Tu dia nak cerita. Dia nak cerita poin yang ringkas tuan-puan. Kalaulah dia ada hamba, dia merdekakan hamba, dan hamba itu mati, dia tidak akan mengambil harta benda yang ada pada hamba itu. Dia nak cerita nilai ilmu yang ada pada dia berbanding dengan nilai harta benda yang ada pada manusia. Apabila dia merasai kenikmatan, kelazatan ilmu syarak, apabila dia merasai dan menikmati kelazatan ibadat kepada Allah Ta'ala, menyebabkan dia tak memandang kepada harta benda. Ini nak menceritakan nilai value ilmu syarak. Apabila niat yang betul melahirkan impak dan kesan dalam hati dia, dia akan merasai kenikmatan, kemanisan, kelazatan ilmu syarak sehingga dia tidak memandang nilai harta benda. Dia nak ni bahas puisi, syair. Muhammad bin Hassan dia mengarang syair, dia mengarang puisi, dia cerita perbandingan nilai harta benda dengan nilai ilmu syarak yang ada pada diri dia dan nilai ibadat yang dia lakukan dengan ilmu yang dia dapat daripada niat yang betul. Sehingga mana perumpamaan dia buat oleh Muhammad bin Hassan dalam puisinya, kalau aku ada hamba dan aku merdeka, kalau semua manusia ni hamba milik aku dan mereka ini mati, mereka meninggalkan harta benda, maka aku tidak akan mengambil sedikit pun harta yang ada yang ditinggalkan oleh hamba yang mati itu. Kenapa dia tak nak ambil harta benda yang banyak yang ditinggalkan oleh hamba yang mati? Kerana dia tak memandang lagi kepada kenikmatan harta benda apabila dia merasai kenikmatan
kemanisan ilmu syarak dan kemanisan di dalam beribadat kepada Allah. Ini dia nak menceritakan betapa besar dan luar biasanya kenikmatan kemanisan ilmu syarak dan ibadat kepada Allah apabila niat yang betul. Dan siapa-siapa baik serta ayat dia yang kata bersuci tu maknanya dia tak mengambil harta yang ditinggalkan oleh hamba. Itu makna bersuci. Bersuci tu dan berlepaslah tu. Dan siapa-siapa yang mendapat akan sedar ilmu dan beramal dengan dia dengan ilmu syarak. Siapa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala mendapat kenikmatan ataupun kesedapan ilmu syarak dan beramal dengan dia dengan ilmu syarak, sesiapa yang Allah anugerahkan, Allah lontar, Allah campakkan dalam hati dia kenikmatan, kesedapan beramal ilmu syarak, dia sembahyang dia rasa sedap, dia puasa dia rasa sedap, dia baca Quran dia rasa manis. Ini Allah anugerahkan filim di dalam hati dia, hasil daripada ilmu yang dia cari ini, niatnya ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan kemanisan di dalam beribadat kepada Allah. Apabila Allah anugerah kepada dia kenikmatan, kemanisan beribadat dan kemanisan menuntut ilmu. Awan tuan-tuan puan, apabila sampai satu level, sampai satu tahap, kita belajar, kita akan rasa puas, kita akan rasa sedap, kita akan rasa lazat, kita akan rasa kemanisan menuntut ilmu syarak. Kita rasa kita dah kaki mengaji tuan-puan, apabila lama kita tak mengaji, kita rasa something wrong. Kita rasa tak boleh duduk, kita rasa ada something. Kenapa? Kerana amalan, aktiviti mengaji itu sudah sebati dengan jiwa dia. Seperti kita baca Quran, sebati dengan jiwa kita setiap hari kita baca Quran, paginya baca Quran, malamnya baca Quran, petangnya baca Quran. Maka apabila kita tinggalkan baca Quran, kita rasa something. Dan apabila kita baca Quran, Allah bagi anugerah kepada kita rasa kenikmatan, rasa kesedapan, rasa kepuasan membaca Quran. Kenapa? Inilah hasil ataupun kesan daripada ilmu yang Allah anugerah kepada kita, ilmu yang manfaat. Kenapa? Kerana niatnya yang betul, niatnya yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah anugerahkan kesedapan ilmu dan kesedapan di dalam ibadah, nescaya sedikitlah gemar akan barang yang pada tangan orang-orang. Nescaya sedikit gemar, yakni gemar ni keseronokan dan suka kepada barang yang, kepada harta yang ada di tangan orang lain. Apabila dia dapat anugerah Allah Ta'ala bagi kenikmatan dunia, kesedapan, kenikmatan ilmu, kesedapan ibadat, menyebabkan dia tidak akan merasai kelazatan harta benda yang berada pada tangan orang lain. Maksud apa tuan-puan? Maksud dianya, dia dah menikmati kelazatan ibadat, dia tidak akan merasai, dia tidak akan seronok memandang harta benda dunia. Tak sama dengan nilai yang Allah anugerah kepada dia, nilai keseronokan dalam ibadat dan nilai keseronokan di dalam dia menuntut ilmu syarak. Baik, seterusnya puisi yang kedua. Telah bersyair. Syair ni puisi tuan-puan. Sebab tu bahasa dia tinggi, bahasa dia payah sedikit. Telah bersyair bagi kami oleh Al-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safarul Ansari, akan suatu syair, suatu puisi yang dituliskan bagi Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Puisi ini ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dan dibacakan oleh Al-Imam Al-Ajal Ustaz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail. Apa puisi yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah? Al-Imam Abu Hanifah menyatakan, ini puisi, kemudian di sebelah itu tuan-puan dia mendetailkan apa yang disebut oleh Al-Imam.
Ada 2 poin saja. Siapa yang belajar ilmu bagi tempat kembalinya. Siapa yang belajar ilmu syarak bagi tempat kembalinya bertujuan untuk mendapat pahala akhirat. Ini dia nak beritahu kesan orang yang belajar ilmu syarak dan niat dia ikhlas semata-mata untuk mendapat pahala di akhirat, nescaya ataupun mencapai ni dia berjaya mendapat kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Ini dia nak cerita kelebihan ataupun nilai orang yang belajar semata-mata kerana Allah Ta'ala, semata-mata nak mendapat pahala di akhirat. Apa yang Allah anugerah kepada dia, Allah berikan kelebihan kepada dia. Ni orang yang belajar ilmu syarak niatnya untuk mendapat pahala di akhirat. Dia belajar ilmu akidah, dia niat nak mendapat pahala yang besar di akhirat. Dia belajar ilmu fiqh, dia niat nak dapat pahala yang besar di akhirat. Dia belajar ilmu tasawuf, dia niat untuk belajar untuk dapat anugerah, untuk mendapat pahala yang besar di akhirat. Maka apa yang Allah beri kepada dia? Mencapai ia seseorang yang belajar itu akan kelebihan. Apa dia kelebihan yang Allah beri kepada dia? Daripada sebetul-betul atas agama. Yakni Allah memberikan kelebihan dia daripada petunjuk yang lurus, yang benar di dalam agama. Allah akan lorongkan, Allah akan luruskan kehidupan dia di atas kerangka agama yang betul. Ini penting tuan-puan. Apabila kita belajar ilmu syarak, repair niat kita, setting niat kita, pastikan niat yang betul. Yang kita dah sebut satu daripada 7 niat, pilihlah niat yang mana. Satu contoh di sini, dia bagi contoh niat satu daripada 7 semata-mata untuk mendapat pahala yang besar di akhirat kelak. Bukan kita belajar tidak ada niat. Ataupun bukan kerana niat untuk tunjuk kepada orang. Bukan nak niat untuk mendapat kemuliaan dan pangkat di sisi manusia. Bukan kerana niat untuk mendapat habuan harta benda dunia. Tetapi semata-mata kerana Allah Ta'ala. Apa makna semata-mata kerana Allah Ta'ala? Satu daripada 7 niat. Contoh yang disebut oleh Al-Imam Abu Hanifah di sini. Niat dia untuk mendapat pahala yang besar di akhirat kelak. Apa yang Allah anugerah kepada dia selain daripada pahala? Pahala sudah confirm Allah beri kepada dia. Dan selain itu, kata Al-Imam Abu Hanifah, Allah anugerahkan kepada dia kelebihan. Bukan semata-mata pahala yang Allah ganjar kepada dia, tetapi kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang Allah anugerah kepada dia. Maka antara kelebihan yang disebut oleh Imam Abu Hanifah, ialah Allah akan lorongkan kehidupan dia, kehidupan yang tepat di dalam agama. Allah akan bimbing dia, Allah akan lorongkan dia supaya perbuatan dia, segala aktiviti hidup dia menepati dengan syariat, menepati dengan kehidupan beragama yang telah dirintis oleh Nabi kita. Itu penting. Allah akan bantu kita, Allah akan bimbing kita supaya kita sentiasa berada di dalam kerangka syariat, kerangka hidup beragama. Itu paling penting tuan-puan, supaya kita tidak tergelincir hidup kita. Hidup kita ini tidak jauh daripada kerangka syariat. Baik. Itu puisi yang pertama. Ada lagi puisi yang kedua. Ada dua rangkap. Rangkap yang kedua, maka ayuhai kerugian orang-orang yang belajar. Alangkah ruginya, tu mana ayuha. Alangkah ruginya orang yang menuntut ilmu syarak bagi mencapai kelebihan dari sama-sama hamba. Kata Imam Abu Hanifah, kalaulah dia menceritakan bait yang pertama, rangkap yang pertama, dia cerita kelebihan orang yang menuntut ilmu syarak semata-mata untuk dapat pahala di akhirat. Allah anugerahkan pahala kepada dia, Allah berikan kelebihan kepada dia. Apa kelebihan dia? Antara kelebihan dia banyak,
Tapi antara yang disebut oleh Imam Abu Hanifah, Allah bimbing dia. Allah lorongkan kehidupan dia. Sentiasa berada di dalam kehidupan yang menepati dengan kerangka syariat. Tidak tergelincir daripada panduan syarak. Ini Allah beri kekuatan kepada dia. Allah bimbing dia. Itu antara kelebihan. Maka apabila kita tahu kelebihan yang luar biasa orang yang belajar ilmu syarak ini, maka rangkap yang kedua, bit yang kedua, kata Imam Abu Hanifah, katanya, alangkah ruginya orang yang belajar ilmu syarak, niatnya bagi mencapai, yakni kerana tujuan dia belajar ilmu syarak untuk mencari kelebihan daripada manusia. Ini rugi yang tersangat besar apabila dia tak tahu cara niat, dia tak repair niat dia, tak setting niat dia, menyebabkan dia niat untuk mendapat kelebihan di sisi manusia, maka alangkah rugi, kata Imam Abu Hanifah. Kenapa rugi sangat? Kerana kelebihan yang luar biasa yang Allah tawarkan kepada orang yang niatnya ikhlas kepada Allah Ta'ala, kelebihan yang luar biasa. Banyak yang kita akan belajar di belakang sekali, tuan-puan, modul di belakang ini ada topik yang akan menjelaskan kepada kita kelebihan yang luar biasa bagi orang yang belajar ilmu syarak, kelebihan yang Allah anugerah kepada dia selain daripada pahala. Pahala itu Allah dah janji, dan selain daripada pahala Allah berikan kelebihan yang luar biasa di dunia, bukan saja di akhirat. Itu kita akan bincang dalam modul yang akan datang berkaitan dengan tajuk yang khusus, iaitu topik yang khusus berkaitan dengan kelebihan orang yang menuntut ilmu syarak dan kelebihan orang yang mengajar ilmu syarak. Baik, alangkah rugi, kata Al-Imam Abu Hanifah, orang yang belajar niat dia untuk mencari, semata-mata mencari kelebihan di sisi manusia. Ini tersangat rugi. Orang yang belajar kerana untuk mencari kelebihan daripada manusia, kelebihan di sisi manusia. Yang kita sebut ada 3 larangan yang tidak boleh kita niat. Inilah maksud dia. Kalaulah kita niat untuk manusia puji, itu tersangat rugi, kata Imam Abu Hanifah. Ataupun yang keduanya, cara niat yang keduanya, niat untuk mendapat apa dia, tuan-puan? Niat dia untuk mendapat untuk mendapat harta benda dunia, untuk mendapat bayaran di dunia. Ini tersangat rugi. Dan yang ketiganya, kalaulah dia niat untuk mendapat kedudukan di sisi manusia, kedudukan di sisi pemerintah, maka tersangat rugi dia menuntut ilmu syarak dengan niat untuk mendapat kelebihan di sisi manusia. Itu maksud dia, tuan-puan, untuk mendapat kelebihan di sisi manusia yang kita sebut sebelum daripada ada 3 larangan niat yang tidak boleh kita niat. Baik, last sekali, tuan-puan, pagi ni, sebelum kita break, kita akan break 7.40, tuan-puan, lebih kurang ada 10 minit lagi. Last sekali, musannif ataupun pengarang kitab kita ini, dia nak mendetailkan bait-bait syair. Ada 2 bait, 2 rangkap syair itu dia akan detailkan di bawah ini. Dan pendetailan ini, tuan-puan, simple saja. Ada 2 poin ataupun 2 kata kunci yang perlu kita faham di sini. Walaupun pendetailan menggunakan bahasa yang klasik, bahasa yang aras tinggi, bahasa yang panggil sesuai dengan kondisi masyarakat 200 tahun dulu. Sebab itu kita akan mengolah mengikut kondisi bahasa semasa yang tuan-puan tak perlu pening dengan bahasa kitab ini. Baik, pendetailan dalam 4 perenggan ini, 4 baris ini, lebih kurang 6 baris itu, dia mendetailkan berkaitan dengan 2 bait syair, 2 bait puisi ini. Dan 2 bait ini dia nak menjelaskan 2 kata kunci, tuan-puan. Kunci yang pertama apa dia? Dia menceritakan kelebihan luar biasa. Al-Imam Abu Hanifah menceritakan kelebihan yang luar biasa bagi orang yang menuntut ilmu syarak
niat semata-mata untuk mendapat ilmu, mendapat pahala di akhirat, maka Allah anugerahkan kepada dia kelebihan yang luar biasa. Antara kelebihan yang disebut oleh Imam Abu Hanifah, iaitu Allah berikan kepada dia petunjuk, Allah bimbing dia, Allah beri petunjuk, Allah beri hidayah, dan juga Allah bimbing dia. Allah beri kekuatan kepada dia. Kekuatan apa dia? Kekuatan supaya hidup dia, segala perbuatan, aktiviti hidup dia berada di atas kerangka syariah. Ini penting tuan-puan. Penting kita perlukan bantuan Allah Ta'ala, bimbingan daripada Allah Ta'ala, pertolongan daripada Allah Ta'ala, supaya Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan segala perbuatan kita yang menepati dengan kerangka syariah. Ini antara kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu syarak dan niatnya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, kata Imam Abu Hanifah dalam bait yang kedua, dalam rangkap yang kedua puisi dia, dia kata tersangat rugi bagi orang yang tahu kelebihan luar biasa yang Allah tawarkan kepada orang yang menuntut ilmu syarak dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka bait yang kedua dia mengatakan tersangat rugi. Bukan saja rugi, tetapi tersangat rugi bagi orang yang belajar ilmu syarak semata-mata tujuan dia semata-mata kerana untuk mendapat kelebihan di sisi manusia. Apa dia kelebihan di sisi manusia? Yang kita sebut ada 3 contoh niat yang dilarang oleh syarak. Jangan kita niat untuk mendapat pujian orang, jangan kita niat untuk mendapat bayaran di dunia, jangan kita niat untuk mendapat kedudukan di sisi pemerintah. Itu saja huraian berkisar tentang 2 poin ini. Baik, kita baca dengan cepat tuan-tuan sebagai penutup pagi ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Maksudnya, ini dia nak mendetailkan 2 bait ataupun 2 rangkap puisi tadi, dia nak menceritakan maksudnya, maksud 2 bait puisi tadi. Ini huraian 2 rangkap puisi. Siapa-siapa yang menuntut dan belajar, sama tuan-puan, dam itu dia panggil atas tafsir. Jadi ini antara gaya bahasa yang digunakan di dalam kitab Arab dan kitab Melayu. Dam ini bukan benda yang berbeza, tetapi benda yang sama. Dia nak menafsirkan dengan dan. Siapa-siapa yang menuntut. Menuntut ni maknanya mencari. Mencari apa? Mencari ilmu. Dan belajar. Sama. Maksud dan belajar itu, dia nak menhuraikan menuntut. Yang kata menuntut apa? Mencari ilmu. Apa yang mencari ilmu ni? Belajar. Tu. Siapa yang mencari ilmu, siapa yang menuntut dan belajar akan ilmu. Ilmu mana? Ilmu syarak. Supaya, niat dia, supaya yang tujuan dia menghasilkan pahala akhirat, untuk mendapatkan pahala akhirat. Dia panggil litahsili thawabil akhirati, untuk menghasilkan pahala akhirat. Nascaya mencapai ia, nascaya mendapat ia seseorang itu, dan mendapat sama. Nascaya mencapai ia. Apa dia mencapai ni? Dan mendapat ia. Maksud mencapai itu, mendapat ia akan kelebihan yang daripada sebetul-betul atas agama. Nascaya dia akan mendapat kelebihan yang Allah anugerahkan kepada dia. Apa dia kelebihan yang Allah berikan kepada dia? Daripada bayan kelebihan. Sebetul-betul atas agama. Dia akan mendapat petunjuk yang betul, yang lurus di dalam agama. Ini yang kita dah sebut kata kunci yang pertama tadi, dalam poin yang pertama, dalam rangkap yang pertama tadi. Dia akan mendapat kelebihan. Mana kelebihan dia? Daripada sebetul-betul atas agama yang betul, yang lurus. Allah bimbing dia, Allah beri petunjuk kepada dia, Allah beri kekuatan, taufik kepada dia untuk dia beramal dengan amalan agama yang lurus, amalan agama yang tepat, bukan amalan agama yang sonsan, yang jauh daripada agama. Ramai tuan-tuan orang melakukan amalan agama, tetapi yang paling penting kita nak melakukan segala amalan agama yang menepati di atas kerangka syariat.
Ini paling penting. Sebab tu kita kena belajar modul-modul yang tepat supaya amalan agama kita ini menepati dengan sistem yang ditinggalkan oleh para ulama kita. Kita ada modul-modul dalam setiap amalan. Ini penting. Dan ialah mendapat kelebihan. Apa dia kelebihan itu? Dan kemuliaan. Dan dia akan mendapat kelebihan lain dan juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat mulia orang yang belajar ilmu syarak, yang kita akan sebut dalam modul yang akan datang, yang hadis-hadis yang khusus berkaitan dengan kemuliaan, ketinggian dan kelebihan orang yang belajar ilmu syarak ini. Betapa tidak ia kelebihan, padahal ialah kelebihan itu yang menyampai kepada beberapa pangkat yang tinggi di dalam beberapa syurga-syurga yang tinggi-tinggi. Ini antara kelebihan di akhirat. Kelebihan di dunia pun banyak, kelebihan di akhirat pun banyak. Kelebihan di akhirat, tuan-puan, banyak kelebihan dia. Antaranya Allah tawarkan pangkat yang tinggi, atau pangkat ni mana kedudukan yang tinggi di syurga nanti. Syurga ini dia ada beberapa level, beberapa standard. Macam kita lah, tuan-puan, hotel kita ada standard, ada 3 bintang, ada 5 bintang. Begitu juga bintang-bintang yang Allah berikan kepada syurga. Ada syurga yang tinggi, yang tingkat tinggi, syurga Firdaus, syurga Naim. Ini syurga yang untuk orang VIP. Kalau kita nak meraih tempat VIP di sisi Allah Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kita, special tempat di syurga, maka rebutlah peluang antara tiketnya, tuan-puan, melalui tiket orang yang belajar ilmu syarak. Dan apabila adalah belajar ilmu bagi menghasilkan pahala akhirat itu jadi sebab bagi menghasilkan kelebihan. Apabila dia niat belajar agama untuk mendapat pahala di akhirat, maka menjadikan asbab kepada dia untuk Allah berikan kelebihan. Maka hai kaumku, ini dia menyeru kepada semua umat Islam. Wahai kaumku, pandan oleh kamu kepada kerugian orang-orang yang belajar. Penulis ni Allah dah anugerah kepada dia feeling. Dia merasai kenikmatan, kelazatan ilmu syarak. Dia orang yang berada dalam ahli ilmu. Dia mati, dia hidup, dia berkhidmat untuk ilmu. Ini para iman kita. Iman Abu Hanifah, Iman Syafi'i. Hidup dan mati dia di dalam ilmu. Menulis, mengajar. Itu hidup dia. Mencari ilmu, menyebarkan ilmu dan menakal, ini menulis ilmu. Dia mati di dalam ilmu. Menyebabkan dia rasa hati dia, tuan-puan. Dia rasa betapa rugi orang yang meninggalkan ilmu syarak, ataupun rugi orang yang belajar ilmu syarak tetapi niat yang tidak betul. Hai kaumku, pandan oleh kamu, melihatlah kepada kerugian orang yang belajar dan menuntut ilmu kerana nak mendapatkan kelebihan-kelebihan daripada sama-sama hamba Allah. Dia menuntut ilmu nak mendapat kelebihan di kalangan manusia. Itu makna sama-sama hamba Allah. Dia menuntut ilmu, bukan tak belajar ilmu, tetapi menuntut ilmu ini semata-mata nak meraih kedudukan, pujian, ataupun pangkat, ataupun harta benda dunia. Maka tersangat rugi orang yang belajar untuk mendapat kelebihan di sisi manusia. Daripada berhadap, mana kelebihan yang mereka raih? Daripada berhadap mereka itu. Daripada meraih kepujian, tu mana berhadap. Daripada meraih kepujian. Mereka nak kepujian di sisi manusia. Dan memberi mereka itu akan harta. Dan bertujuan menuntut ilmu supaya memberi, supaya mendapatkan harta benda dunia. Melainkan, last sekali, tuan-puan, dalam 2 baris yang terakhir ini, pengecualian boleh juga niat. Ini ada pengecualian, tuan-puan, boleh niat
mana dia nak ajar kepada kita yang dibolehkan niat dunia, untuk dunia. Melainkan apabila menuntut ia, mencari ia seseorang yang belajar itu akan kemegahan itu. Kenapa dia niat dia nak kedudukan di sisi manusia? Kenapa dia niat belajar agama? Dia niat nak mendapat kedudukan di sisi pemerintah. Boleh juga niat, ada pengecualian dibenarkan. Asalnya tidak dibenarkan niat untuk mendapat kedudukan. Kalau dia orang agama, menyebabkan dia ada ilmu agama yang tinggi, dia faqih, dia alim, akan mudah untuk mendapat kedudukan, mudah diangkat, menjadi pangkat-pangkat besar di dalam kerajaan, di dalam masyarakat. Boleh ke tidak niat macam tu? Ada tempat yang dibolehkan. Ini antara pengecualian. Boleh kita niat belajar agama untuk mendapat kedudukan, pangkat ataupun jawatan yang besar di dalam masyarakat ataupun di kalangan pemerintah, boleh. Tetapi niat dia untuk mendapat kemegahan itu kerana hendak menyuruhkan dengan kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan dan meluluskan yang sebenar dan membesarkan dan memenangkan agama bukan kerana dirinya dan hawanya dan nafsunya. Maka harus yang demikian itu, maka boleh niat yang demikian itu niat untuk dapat pangkat yang tinggi, dan apabila dia ada pangkat, maka menyebabkan pangkat itulah, power itulah akan digunakan untuk melaksanakan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Apa yang poin yang dia nak ceritakan? Ulama nak ceritakan dalam penutup ini tuan-puan, asalnya kita tidak dibenarkan untuk niat nak belajar ilmu agama kerana nak jadi orang yang berpengaruh di kalangan masyarakat. Nak belajar ilmu agama, nak dapat ilmu agama, dengan ilmu agama itu kita dilantik di jawatan yang tinggi, jawatan yang besar. Itu haram, lagi tidak akan dapat pahala, lagi tidak akan dapat kelebihan yang luar biasa yang Allah bakal anugerah kepada orang yang menuntut ilmu syara'. Asalnya tidak dibenarkan. Tetapi ada situasi ataupun ada tempat yang dibenarkan untuk niat. Pengecualian, boleh tuan-puan kita niat untuk dapat pangkat, untuk dapat jawatan, dan dengan jawatan itu kita boleh melaksanakan kebajikan. Dengan sebab kita ada pangkat, kita boleh laksanakan jawatan, kita boleh laksanakan kebajikan, dan kita boleh mencegah kemungkaran dengan pangkat yang kita ada, dengan kuasa yang kita ada. Ini boleh kalau betul-betul. Ini saja situasi yang dibolehkan untuk niat nak pangkat. Contohlah tuan-puan, paling mudah saya cerita, paling mudah contoh. Kenapa belajar agama? Kita belajar agama, kita alim fiqah kerana kita nak jadi qadi, kita nak jadi mufti, kita nak jadi menteri di Jabatan Hal Ehwal Agama. Ataupun nak jadi PM terus. Contoh saja. Kenapa dia nak jadi jawatan-jawatan besar di kalangan masyarakat ataupun di kalangan pemerintah? Kenapa? Kerana dengan jawatan yang besar itu, dia nak melaksanakan segala kebajikan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Dia nak mencegah segala kemungkaran. Maka kalaulah niat dia itu nak mencegah kemungkaran dan dia nak melaksanakan kebaikan, barulah boleh dia niat untuk ilmu yang dia ada ini, kepakaran yang dia ada ini. Apa orang panggil? Dia nak cari ilmu, nak jadi pakar dalam bidang fiqah. Kepakaran itu, apa yang dia nak guna? Dia nak meraih kedudukan di kalangan masyarakat. Dia nak raih jawatan yang tinggi, nak jadi mufti. Dengan jawatan mufti ini, dia boleh melaksanakan kebajikan. Kenapa? Kerana dia ada power. Dia boleh mencegah segala kemungkaran. Maka kalau itu niat dia, baru diharuskan, baru dibolehkan, barulah tidak haram niat dia. Adapun kalau niat semata-mata kerana nak jadi qadi, bukan niat untuk nak mencegah kemungkaran, bukan semata-mata nak melaksanakan kebaikan, maka haram niat dia itu. Niat yang dicegah, yang dilarang, yang tidak dibenarkan oleh Nabi kita. Ini kita akan bincang lagi sekali dalam modul yang khusus, iaitu tentang kelebihan
orang yang niat ikhlas dan juga keburukan ataupun orang panggil apa dia, haram niat yang tidak tepat. InsyaAllah tuan-puan, kita akan bincang detail lagi dalam kelebihan orang yang menuntut ilmu syarak semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan last kali itu kesimpulan yang dibuat oleh Al-Imam Abu Hanifah, pengecualian niat yang dibolehkan, boleh niat untuk jadi qadi, boleh niat untuk jadi PM, boleh niat untuk jadi menteri di Jabatan Hal Ehwal Agama yang jaga agama, sekiranya dengan kuasa yang Allah beri kepada dia itu, dia boleh melaksanakan kebajikan dan dia boleh mencegah segala kemungkaran. Power tu penting. Kenapa? Kerana ada power itu, dia boleh melaksanakan segala tuntutan yang Allah berikan kepada, yang Allah tuntut, dan dia boleh mencegah segala kemungkaran yang Allah perintah kepada dia. Itu target ataupun niat yang dibenarkan sekiranya betul-betul kita boleh melaksanakan. Maka harus yang demikian itu, maka boleh niat yang demikian itu, niat belajar agama untuk dapat pangkat yang tinggi. Kerana dengan pangkat itulah dia boleh melaksanakan kebajikan dan dia boleh mencegah kemungkaran. Maka harus yang demikian itu sekadar yang jadi dengan dia. Harus itu sekadar mana? Sekadar yang perbuatan yang jadi dengan dia yang boleh dilaksanakan. Oleh menyuruh dengan kebajikan dan menegahkan yang jahat-jahat. Ini dengan power, dengan pangkat yang dia ada itu, dia boleh melaksanakan kebajikan ataupun dia boleh memerintahkan orang lain melaksanakan kebajikan. Apabila dia ada power, dia boleh mengeluarkan arahan yang akan diikuti oleh rakyat biasa, yang akan diikuti oleh masyarakat. Itu dia panggil kerana hendak menyuruh mana tadi? Itu oleh menyuruh dengan kebajikan. Kerana apabila dia ada pangkat, dia ada kuasa, maka dia boleh menyuruh rakyat ataupun masyarakat melakukan kebajikan. Dia boleh mengeluarkan arahan dan arahan dia ini wajib diikuti oleh rakyat. Dia boleh mengeluarkan arahan. Semua orang yang balik, semua orang yang berumur 15 ke atas wajib mengikuti mana-mana kursus modul asas di dalam agama. Kita panggil modul asas fardu ain. Dia mengeluarkan arahan, menteri mengeluarkan arahan, mufti mengeluarkan arahan, qadi mengeluarkan arahan kepada semua rakyat yang berumur 15 tahun ke atas wajib mengikuti kursus modul asas fardu ain 3 modul. Ini arahan. Kenapa? Kerana dia nak bantu masyarakat dia daripada jahil. Nak bantu rakyat dia, dia wajib membantu ataupun membimbing ataupun dia panggil apa? Menyelamatkan rakyat dia daripada berada di dalam kejahilan. Antara ilmu yang mesti rakyat menguasai ketika mana umur 15 tahun ialah 3 modul asas ilmu agama. Modul akidah, modul fiqh, modul akhlak, modul tasawuf. Itu contoh. Apabila dia ada kuasa, dia boleh memerintahkan rakyat dia untuk melaksanakan kebajikan. Dan sayugia pula bagi yang menuntuti ilmu itu bahawa berfikir-fikir ia pada demikian menuntut dan belajar itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, ini juga dalam masih lagi membincangkan kelebihan berkaitan dengan niat menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Luar biasanya kelebihan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Ini puisi yang seterusnya. Masih lagi puisi tuan-puan. Banyak puisi-puisi yang dinakalkan dalam kitab kita ini berkaitan kelebihan orang yang niat semata-mata menuntut ilmu syara'. Baik, saya setakat itu dulu tuan-puan. Masih diberikan kepada saya lebih kurang 1 jam. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua, terutamanya pengurusan surau kita yang diketuai oleh Tuan Haji Zul kita dan semua jawatan kuasa surau
dan juga tuan-puan, jemaah sekalian dan juga kawan-kawan, rakan-rakan, teman-teman kita yang join pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-puan kita diberikan kelebihan, bukan saja pahala, tetapi kita diberikan keberkatan. Kadang-kadang orang nampak pahala, tapi bukan saja pahala tuan-puan. Orang berada dalam majlis ilmu syarak, kalaulah setting niat yang betul, dia repair niat yang cantik, niat semata-mata kan Allah Ta'ala, walaupun secara maya, bukan berada dalam kelas fizikal, tetapi niat yang betul, niat yang ikhlas, confirm kita ditawarkan pahala. Tapi bukan saja pahala tuan-puan, kita akan ditawarkan kelebihan yang luar biasa. Antara kelebihan orang berada dalam majlis ilmu agama, majlis ilmu syarak, ialah Allah akan anugerahkan kepada keberkatan. Ini penting tuan-puan, terkadang termiss, kita terlepas pandang. Orang yang berada dalam majlis ilmu syarak di dunia ini, Allah anugerahkan keberkatan kepada dia. Dan keberkatan ini sangat umum tuan-puan, sangat umum. Keberkatan harta benda kita, keberkatan keluarga kita, keberkatan ilmu kita, dan paling penting tuan-puan, yang kita dambakan, yang kita impikan, ialah keberkatan umur kita. Keberkatan masa kita, tu panggil umur. Keberkatan masa kita. Dan antara orang yang akan mendapat keberkatan umur dia, ialah orang yang sentiasa berada dalam majlis ilmu syarak. Sebab itulah tuan-puan, mudah-mudahan pagi ni, walaupun kita bincang santai-santai sahaja, bukan modul yang tinggi, bukan modul yang tough, tapi modul yang basic. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala, diberikan oleh Allah Ta'ala, digajarkan oleh Allah Ta'ala keberkatan umur kita, keberkatan harta benda kita, keberkatan keluarga kita, dan paling penting ialah saya sebut di awal tadi, keberkatan umur kita. Kita mati di kalangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang diberkatkan umur. Apa makna keberkatan umur tuan-puan? Masa kita lebih banyak Allah bimbing kita, Allah beri kekuatan kepada kita untuk melakukan kebaikan daripada benda yang tidak ada pahala. Itu makna umur yang berkat. Umur yang berkat, masa kita lebih banyak kita mengerjakan benda yang berpahala daripada aktiviti yang tidak berpahala. Itu dipanggil masa kita, masa yang quality, masa yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi tuan-puan, tanpa saya menyebut nama tuan-puan yang join kita pada pagi ini, terima kasih sekali lagi. Dan khusus dia, terima kasih saya rakamkan kepada pihak pengurusan surau, Taman Mesra, dan lebih-lebih lagi terutamanya big boss kita Al-Fadhil Tuan Zul, kerana sudi menjemput saya untuk mengisi slot pada pagi ini. Slot biasa kita minggu ketiga hari Sabtu, dan marilah sama-sama kita akhirkan majlis kita ataupun kuliah kita pagi ini dengan doa. Mudah-mudahan doa kita diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقنا من حيث لا أحتسب، رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.